Baik, insyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan Allah merahmati perbincangan kita, dan insyaAllah mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan untuk tidak diganggu lah malam ni. InsyaAllah sebab malam ni antara tajuk-tajuk yang agak penting juga lah. Baik, kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Saya nak mulakan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala surah Ibrahim ayat 46, ayat ataupun yang telah kita baca banyak kali lah sebagai peringatan kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qad makaru makrahum wa 'indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Shadaqallahul azim. Maksudnya apa? Dan sesungguhnya mereka telah menjalankan perancangan jahat. Mereka telah menjalankan perancangan jahat untuk nak menghancurkan Islam. Sedangkan di sisi Allah ada balasan bagi perancangan jahat mereka, walaupun orang-orang perancangan jahat itu walaupun perancangan jahat mereka dapat melenyapkan gunung-gunung. Kemudian ayat yang tahun 1447 pula, tadi 1446 isyarat untuk tahun hijrah kita sekarang. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah, innallaha azizun dzuntiqam. Oleh itu, fala tahsabannallaha, janganlah kamu menyangka bahawa Allah itu mukhlifa wa'dihi rusulah. Allah itu berbalik begitu. Janganlah kamu sangka bahawa Allah itu mungkir janji wa'dihi rusulah, pada sebagaimana yang telah dijanjikan kepada rasul-rasulnya. And innallaha azizun dzuntiqam, iaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah amat berkuasa, amat mulia, amat kuat, dan dia akan membalas orang-orang yang melakukan kejahatan itu dengan lebih keras lagi. Kemudian 1448 Allah menggambarkan seterusnya, yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Jadi Allah gambarkan pula dalam ayat 1448 ini, surah Ibrahim ayat 48, ingatlah pada hari di mana bumi itu diganti dengan yang lain, demikian juga langit, dan manusia semuanya keluar berhimpun terhadap Allah yang Maha Esa lagi yang Maha berkuasa. Lillahi wahidil qahhar, Allah yang Al-Wahid Al-Ahad, itu Allah yang Maha Esa. Al-Qahhar, Allah yang Maha Perkasa. Alhamdulillah. Jadi daripada ayat-ayat ini yang kita bacakan, tadi itu makna yang tersurat, dan makna yang tersirat yang telah dapat daripada isyarat-isyarat Allah, daripada kajian-kajian dan sebagainya, yang kita boleh gambarkan yang bersesuaian dengan apa yang berlaku pada hari ini, ialah bagaimana Allah menggambarkan nombor satu pada 1446. 1446 ni macam kalau kita tengok hari ni hijrah 1446 kan, hijrah 1446 tu, dan Allah menggambarkan tentang perancangan jahat. Waqad makaru makrahum, dan mereka sungguh-sungguh melaksanakan perancangan jahat. Wa indallahi makruhum, tapi di sisi Allah ada perancangan jahat untuk mereka. Jadi Allah akan balas perancangan jahat, tapi maknanya kat sini kita akan berhadapan dengan perancangan jahat macam-macam lah.
yang dibuat oleh musuh Islam. Tapi Allah ada perancangan jahat. Jadi jangan takutlah, jangan kita bimbang, jangan kita risau. Selagi kita ada Allah, selagi kita beriman pada Allah tadi kan, Allah akan tolong. Itulah. Kemudian dalam ayat 1447, selepas daripada kita berhadapan dengan perancangan-perancangan jahat itu, dan kemudian selepas daripada Allah SWT menggambarkan bahawa dia akan menghancurkan perancangan jahat musuh tadi, maknanya Allah menggambarkan pula pada 1447, tahun depan lebih kurang itu, tahun depan Hijriah. Dan jangan kamu menyangka Allah mungkir janji. Janganlah kamu sangka Allah mungkir janji. Apa janji Allah? Kita dah bincang dah. Bagaimana janji Allah dalam surah An-Nur ayat 55. Cuba rujuk balik. Bagaimana Allah menjanjikan kepada wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihat. Jadi Allah berjanji kepada orang yang beriman dan di kalangan kamu dan orang-orang yang beramal soleh itu, yang mana la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan menjadikan mereka khalifah. Maksudnya janji Allah ni, maksudnya akan menang. Islam akan menang. Islam akan menang dan Islam akan menang sebagaimana yang telah Allah berikan kemenangan kepada orang-orang Islam yang sebelumnya, yang mana mereka berada di dalam keadaan menguasai dunia, menguasai kita kata kerajaan-kerajaan yang ada. Jadi Allah gambarkan dalam 1448 ini, maknanya Allah akan kalahkan mereka. Cumanya untuk kita nak kalahkan mereka ni, saya akan cerita pada hari ini, kita akan tengok fiqh an-nasr wal tamkin, iaitu fiqh tentang, kita masih lagi di bawah tajuk fiqh tentang kemenangan dan tamkin ni maknanya kedudukan. Allah mengukuhkan kedudukan, kejayaan. Dan jadi tajuk ni tu fiqh an-nasr wal tamkin, ini maknanya fiqh tentang kemenangan dan tentang bagaimana Allah memberikan kejayaan. Lebih kurang itulah bahasa kita lah. Jadi nak sebut kat sini, Allah gambarkan setelah kita berhadapan dengan makar, setelah berhadapan dengan perancangan jahat musuh, kita berhadapan dengan kesusahan, kepayahan. Saya akan sentuh sikitlah pada malam ni, apakah dia antaranya, yang mana, maka di situlah Allah gambarkan Allah akan mengalahkan mereka dengan perancangan jahat yang lain kepada mereka lah, kepada musuh tadi. Dan Allah gambarkan bahawa Allah beritahu kepada kita, oleh kerana intensiti serangan musuh tu kuat sangat, sampai kita kena boykot, kita kena pecah, kita kena macam-macam kenalah. Masalah ekonomi, masalah kewangan, masalah makanan, masalah perpecahan, masalah peperangan, masalah kesihatan, macam-macam masalah. Kita berhadapan dengan makar, dengan perancangan jahat musuh tadi. Maka Allah gambarkan, fala tahsabanallah, janganlah kamu sangka Allah mukhlifan wa'dihi rusulah. Allah mungkir janji. Jangan kita berputus asa macam itu. Walaupun kita diserang, dia hebat, dikepung, dia boykot dan bagai-bagai tadi, jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Jangan putus asa dengan pertolongan Allah. Jadi kita bukan nak bergantung pada makhluk ni. Jangan bergantung pada makhluk. Makhluk semua akan kena. Kita ingat orang-orang kaya-kaya, bismillah, dia tidak diuji, dia akan diuji. Ini saya nak sampaikan kepada orang yang rasa diri dia elit. Kan, mungkin dari kalangan menteri, mungkin dari kalangan orang kaya, mungkin dari kalangan orang yang sihat, mungkin dari kalangan orang yang popular, artis, mungkin dari kalangan raja-raja, sultan, mungkin dari kalangan kerabat-kerabat raja, yang rasa mereka tidak akan diuji, mereka tidak akan terkesan dengan perancangan jahat. Tak akan terkesan. Paling kurang perancangan jahat ini akan membawa manusia yang tidak diproses dengan tarbiyah, duduk dalam dakwah dan jihad tadi, mereka akan paling kurang, mereka akan terputus daripada Allah, hanya berpaling daripada Allah. Paling kurang. Bismillah. Dan bagaimana Allah menggambarkan, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin fa in asabahul khair itma'anna bih wa in asabathul fitnah inqalab ala wajhi. Jadi Allah gambarkan ini realiti, kuatnya fitnah, kuatnya ujian, kuatnya ancaman yang ada. Kita sebut 342, kita sebut 775, Akta 342, Akta 775, juga ada akta macam-macam lagi lah. Kita sebut juga pula tentang IHR, kita akan sentuh sehari. Jadi ancaman-ancaman yang ada ni menyebabkan minima mereka akan berpaling, menjadi lalai dan berpaling.
dia lalai dan berpaling. Jadi Allah gambarkan wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Dan di kalangan manusia itu ada yang menyembah Allah, tapi berada di tepi-tepi. Maknanya mereka sembahyang macam itulah, tak khusyuk, tak meningkat diri dia dengan Allah, hubungan tadi tak meningkat kekuatan imannya, tidak meningkat kekuatan takwanya. Mereka sembahyang tapi tidak boleh mencegah mungkar dan fahsyak. Dan Allah kata apa? Innas salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Tiba-tiba makin sembahyang makin mungkar, makin sembahyang makin mungkar, makin sembahyang makin fahsyak. Dan makin diberi nikmat makin mungkar dan fahsyak, makin melakukan benda yang buruk dan keji. Jadi sebut kat sini kan, orang yang menyembah Allah tetapi duduk di tepi-tepi, tidak duduk betul-betul dalam tarbiyah. Apa maksud dalam tarbiyah ni? Dia ada murabbi, dia duduk dalam rukun-rukun tarbiyah. Dia ada murabbinya, dan murabbinya memang betul-betul murabbi, bukan sekadar guru yang mengajar agama di YouTube, bukan. Ataupun guru yang mengajar agama dengan bahagian-bahagian tertentu sahaja. Dia ajar zikir saja, dia ajar Quran sahaja, dia ajar solat sahaja, contohnya. Dia ajar berakidah sahaja. Dia tak ajar benda-benda, perkara-perkara kebangkitan ni, perkara-perkara dengan realiti semasa ni. Bagaimana keadaan yang ada pada hari ini sebenarnya akan menyesatkan majoriti umat. Dia tak tahu. Dia tahu cuma apa yang dia tahu daripada guru-gurunya. Dia tidak ada disebut fiqh waqi', fiqh, kefahaman tentang waqi', realiti. Saya akan tunjukkan sekejap lagi. Jadi dia sebut kat sini, maknanya duduk dan tarbiyah ni yang memastikan dia berlaku islah, berlaku pembaikan, berlaku satu pembinaan kekuatan. Itu maksud dalam tarbiyah. Maknanya duduk dalam bersama dengan rukun-rukun tarbiyah. Apa rukun tarbiyah ni? Dia ada murabbi misali, ada murabbi yang bimbing dia. Dengan murabbi ni pula dia kena jujur, dia kena berlaku benar. Dia kena berlaku jujur, berlaku benar. Kena terus terang, kena ikhlas. Tidak boleh kita kata separuh-separuh. Sebab murabbi ni ada hak. Apa hak murabbi? Ada 4 hak murabbi. Sebagai seorang bapa, ayah ataupun ibu, dalam kasih sayangnya. Sebagai seorang mu'alim yang mengajar ilmu-ilmu. Dia tak tahu sesuatu, dia boleh mengajar ilmunya. Ada fiqhnya, ada fiqahnya, fiqah syariatnya, fiqah siasahnya, fiqah akhlaknya, fiqah muamalahnya dan sebagainya. Dan kemudian dia juga seorang syekh yang mana dia boleh menyentuh hati. Jadi sebab tu saya nak sentuh kat sini. Ada di kalangan kita dah ada dah murabbi yang bagus tu. Dah ada dah. Tetapi dia pergi duk cari pula orang lain. Dia cari sana, cari sini. Kan? Jadi ini adalah orang yang taradud. Taradud ni maknanya yang teragak-agak. Jadi hatinya ada keraguan. Kan? Dia dengar apa ni ceramah sana, nampak menarik, dia kata inilah murabbi dia. Dia dengar ceramah sana, dia nampak bagus, inilah murabbi dia. Jadi murabbi ni macam-macam. Dia ikut arus. Kalau sekarang ni yang famousnya Ustaz A, maka Ustaz A lah murabbi dia. Kalau sekarang yang famous Ustaz B lah murabbi dia. Kalau dia minat tentang hati, jiwa tadi, maka inilah murabbi dia. Jadi murabbi ni bukannya hanya mu'allim. Jadi kita faham, salah satu daripada sifat murabbi ialah mu'allim. Mu'allimnya untuk mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu. Jadi mu'allim ni salah satu saja sifat murabbi, hak tadi. Tetapi pada masa yang sama, dia mula-mula sekali bukan sebagai mu'allim. Mula-mula murabbi ni yang menyentuh hati dengan kasih sayang. Maknanya dia menyentuh hati. Jadi kita dah bersama dengan seseorang yang boleh menyentuh hati kita. Kita rasa kasih sayang dia. Kita rasa bagaimana dia seorang yang telah ditarbiyah, dididik tadi. Maka kita pegang dia. Jangan taradud. Ini masalah satu penyakit kepada para mutarabbi ni, orang yang dididik ni. Ataupun penyakit kepada murid-murid lah. Kalau bahasa tasawuf panggil murid. Para salikin. Ialah mereka terkeliru dengan apa yang ada dibentang oleh syaitan. Dia di dalam internet. Melihat A bagus, A lah dia. B lah, B, C. Dia tidak ada murabbi yang betul-betul membina dia. Tak ada. Dia rasa inilah murabbi dia. Padahal murabbi itu cuma ajar zikir je. Itulah murabbi dia. Inilah murabbinya. Dan murabbi itu pun dia pandai zikir je. Ada pula murabbi yang pandai siasah. Dia pun ikut siasah. Ada yang murabbi pula pandai ekonomi. Dia rasa inilah murabbi dia bahagian ekonomi. So pakar bahagian ekonomi lah. Sedangkan murabbi ni dia mesti ada sifat-sifat misaliyah dalam segala hal. Dia pula mesti orang yang telah dididik, yang telah
telah dibentuk oleh murabbi dia pula. Gurunya tadi, murabbi. Murabbi ni lebih daripada guru. Mu'alim ni guru. Ustaz ni guru. Jadi murabbi ni lebih lagi. Lebih lagi. Dia bukan hanya bab-bab hati, kejiwaan, tarbiyah. Juga merupakan bab-bab yang berkaitan dengan fiqh, syariat, tarikat, hakikat dan sampai kepada makrifat. Pada masa yang sama dia juga seorang yang pakar ataupun mengetahui ataupun yang ilmu tentang fiqh yang berlaku, suasana yang berlaku, realiti yang berlaku. Dia tahu, dia faham. Jadi maknanya nak mu'alim ni ramai. Kalau duduk dekat dalam Facebook kita ni, Facebook ataupun YouTube lah sebagai mu'alim ni ramai. Orang yang boleh mengajar. Tapi mengajar. Dan mungkin boleh menyentuh hati. Tapi dia setakat itu je. Dia tidak boleh membentuk kekuatan. Bagaimana yang digambarkan oleh Allah tadi, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kita kena bina kekuatan dengan semampu yang kita boleh. Dan kekuatan tu dalam Islam, kekuatan tu menyeluruh seluruhnya. Ini kata tajdid. Dia tajdid. Jadi kita ni keliru, kita tak faham. Murabbi ni rukun pertama yang paling penting dalam tarbiyah. Dan murabbi ni dia mesti mencakupi 4 sifat minimum. Iaitu sifat sebagai seorang ayah dalam kasih sayang. Dia bertemu, dia berjumpa. Walaupun jumpa sekejap-sekejap, tak apa, jumpa. Temu, bertentang mata, berlaga lutut. Dan kemudian berikrar setia sama-sama. Dan kemudian lepas tu dia ada sifat mu'alim. Mu'alim ni mengajar, dia ada ilmu. Dia bukan orang yang just tazkirah. Tak, dia ada ilmu. Dia telah dididik, ditarbiyah oleh murabbi yang lain. Ini ada pula satu cerita pula lain pula. Contohnya dia kata, murabbi ni mesti ada sanad. Apa maksud sanad? Tak mahu saya cerita sikit lah. Apa maksud sanad? Yang hakikinya sanad ni maknanya sandaran. Sesuatu yang kita sandarkan. Mari kalau kita lihat seorang yang ada di depan kita tu, guru kita tu yang merangkap murabbi tadi, guru tadi, boleh memberikan kepada kita satu perasaan yang menyebabkan kita merasai semakin dekat dengan Allah dan merasakan bahawa kita semakin meningkat amalan kita, takwa kita, dan kita faham Islam secara menyeluruh dan syamil dan kamil. Islam ni bukan hanya ibadah, Islam menyeluruh dan membina kekuatan kita rasa itu, maka kita nampak sebagai murabbi. Maka kita kena pegang, kena bersama, kena setia. Habis boleh tak nak dengar orang lain yang duduk di sana, duduk di mananya, di dalam FB dan ustaz-ustaz. Dengar boleh, sebagai mu'alim. Jadi ustaz-ustaz yang ada kat dalam YouTube ni, majoritinya mu'alim. Dia bukan murabbi. Walaupun menyentuh hati. Sebab yang dia sentuh bukan hati sahaja. Yang kita nak sentuh ialah seluruh aspek perjuangan kita. Hidup dan perjuangan. Hidup dan perjuangan. Hati ni salah satu je aspeknya. Walaupun aspek paling penting, tapi salah satu. Dia bukan satu-satunya. Bukan. Salah satu. Nanti kita akan bincang sekali lagi ni. Bagaimana nak menghadapi ancaman ni. Jadi dia bukan hanya begitu. Jadi sebab tu ada pula kata, ini tak ada sanad. Kenapa tak ada sanad? Dia tak ada sertifikat. Sertifikat sanad tu tak ada. Daripada guru dia kepada guru ni, kepada guru sampai Rasulullah. Ada sertifikat, ditampal lagi pula kat dinding sertifikat. Adakah sanad tu maksud sertifikat? Sanad tu bukan sertifikat. Sanad ni adalah hakikatnya talaki dan sandaran. Talaki ni kita dapat direct daripada dia. Kemudian sandaran kita pada dia tu, guru tadi. Dan guru tu ada sandarannya kepada guru dia. Jelas. Macam itu kan. Dan kemudian dia bukannya sebarang-sebarang, ada ilmu dia. Ada syariatnya. Contohlah ada tarikatnya. Jadi tarikat, jadi kadang-kadang, sebab tu hari ni, kebangkitan ni, contohnya, tak maaf nak saya sebut. Kebangkitan akhir zaman ni, bukan datang daripada kita kata orang yang berjubah dan berjanggut, berkopiah dan berserban. Tak semestinya. Awliya akhir zaman, kebangkitannya kadang-kadang orang tu kopiah pun tak ada. Sebab itulah dirahsiakan siapa Imamul Mahdi. Yang tersirat dalam hadis-hadis Imamul Mahdi ni, orang tak sangka pun dia seorang pemimpin kepada dunia. Dan dia pun tak sangka. Dia pun tak sangka. Jadi maknanya, apabila digambarkan Nabi SAW, orang nak bai'ah dengan dia, tak nak. Orang nampak dia bagus dah.
Tapi dia tak nak. Dia ada quality dah, qualified dah, tapi dia tak nak, contoh gitu kan. Sebab apa? Sebab di akhir zaman ni, kalaulah Allah izin, Allah kenalkan siapa Imamul Mahdi, siapa itu Bani Tamim, siapa itu Bani Manasih, kan? Sebab Manasih yang akan membantu kebangkitan-kebangkitan. Siapakah dia orang yang, kalau Yahudi dipanggil the lost tribe, kan? Ada 2 tribe yang besar yang hilang. Ini semua yang akan buat kebangkitan ni. Dipanggil pun lost, the lost tribe. Banyak Allah memang nak hilangkan dia. Allah nak low profile kan dia. Kenapa? Kerana orang yang lost tribe ni, dialah yang akan bangkit. Seperti Bani Tamim ni, bukanlah Bani Tamim ni daripada keturunan, mesti keturunan kita kenal Syekh apa kabir, tak. Kalaulah itulah dia yang akan bangkit. Jadi termasuk Imamul Mahdi. Kita dah kenal siapa Imam Mahdi. Belum masanya kita kenal dah. Contohnya, tentulah pihak musuh syaitan iblis dan sekutunya akan bunuh dulu. Kepung dulu, bunuh dulu kan. Contohlah. Jadi maknanya benda ni, benda yang tersirat. Benda yang tersirat. Jadi sebab tu hari ni saya minta maaf ni saya sebut. Kita tengah dia besar-besarkan aspek-aspek sertifikat dan sebagainya. Jadi bukanlah benda itu tidak penting. Tetapi bukan itulah satu-satunya yang kita nak kena tengok dalam keadaan kita hari ini ingin bangkit. Sebab tu kita kena faham ilmunya. Bila disampaikan kita kena faham jelas. Tak faham kena tanya. Tak boleh tanya jumpa. Jumpa, tanya betul. Saya dengar begini. Saya faham begini. Betul ke? Faham sungguh-sungguh. Kerana hanya yang sungguh-sungguh yang akan diberikan kemenangan oleh Allah. Jadi sebab tu kita hari ni akan tengok. Hidup bersama tarbiyah ni maknanya hidup bersama rukun-rukun tarbiyah. Yang pertama sekali, murabbi misali. Murabbi ni dari sifat-sifat dia. Yang pertama dia kasih sayangnya sebagai ayah atau ibu. Yang kedua daripada mu'alim, dari ilmunya, dari ilmu. Dia bukan cakap aja. Kemudian yang ketiganya dari syekhnya, dia boleh menyentuh hati. Sesuatu yang menyentuh hati kita, membina akidah kita, membawa kita berdekat dengan Allah, membawa kita supaya mencapai hakikat kehidupan, hakikat akidah, mentauhidkan Allah sampai kepada makrifat Allah. Jadi syekh sebagai seorang syekh dari sudut kejiwaan dan kemudian sebagai seorang komandan. Komandan ini dalam kita kata manhaj munazamah amal jama'i, perjuangan yang berasaskan kepada jama'i dan jamaah, berasaskan kepada ukhuwah, berasaskan kepada peraturan dan susunan tanzim. At-tanzim ad-daqiq, iaitu tanzim yang penyusunan yang rapi. Penyusunan yang rapi, dia faham. Dia dah berada dalam didikan yang telah ditarbiyah dengan tarbiyah harakiyah. Harakah Islamiyah, dia terdedah dengan harakah Islamiyah. Dia terdedah dengan perancangan musuh yang jahat yang banyak mengelilingi dia sehingga tidak tertipu dengan apa yang berlaku. Ini antara perkara-perkara yang kita nak rasakan. Kan, bagaimana kita nak kena bersyukur di hadapan kita yang ada dan orang-orang yang boleh membimbing kita. Dan kemudian dia duduk dalam manhaj yang sahih. Ini rukun yang kedua, manhaj yang sahih ni. Dia bukan hanya sekadar YouTube je ataupun sekadar FB je, tetapi dia duduk dalam suasana dan membina kekuatan pemikiran dia, membina kekuatan dan akal dia, al-aqlu wa'i, membina kekuatan hatinya, al-qalbun zaki, membina kekuatan fitrahnya supaya menjadi akhlak yang baik, fitrah salimah. Dan kemudian dia membina pula al-ukhuwah fillah, melaksanakan amal jama'i, membentuk satu harakah Islamiyah ataupun harakah tajdid. Harakah tajdidiyah. Melaksanakan tajdid. Mana kerja-kerja kebangkitan. Maknanya dia faham tentang siasah. Siasah untuk bergerak ni. Dia bukan hanya sekadar belajar zikir sahaja. Walaupun zikir itu penting. Memang zikir itu penting. Zikir sebahagian daripada manhaj. Kemudian ada bi'ah pula. Bi'ah ni maknanya apa? Suasana yang tarbawiyah. Tak cukup manhaj saja elok. Teorinya elok. Tapi suasana tak ada. Suasana yang nak menyentuh hatinya. Pemikirannya. Suasana yang membentuk akhlaknya. Dia memahami. Contohnya dengan ukhuwah tu. Ukhuwah bukan sekadar kita berukhuwah macam gitu je. Tak. Ukhuwah tu dia ada dia punya ciri-ciri dia. Syarat-syaratnya. Contohnya antara perkara yang penting dalam ukhuwah Islam ni, kita dengan sahabat kita mestilah melahirkan satu yang disebut sebagai muasirat kharijiyah Islamiyah.
anasir luar Islam. Maknanya bila kita bercakap dengan sahabat kita ni, bukan cakap sebarang-sebarang macam orang lain cakap. Bila kita bergurau, bukan bergurau sebarang-sebarang macam mana orang luar bergurau. Menipu, membohong dan sebagainya. Jadi dia ada dia punya mu'asirat kharijiyah Islamiyah. Maksudnya ada dia punya anasir-anasir. Dia punya suasana-suasana yang boleh membentuk kan, kita kata menyuburkan Islam. Jadi ini semua adalah termasuk dalam rangkuman-rangkuman yang digambarkan sebagai hidup bersama rukun tarbiyah. Jadi kita kena lalui itu. Dan nak lalui itu bukan boleh kita ikut macam mana yang biasa. Ya sebab itulah kita sekarang tambahan lagi berada di dalam kan makar, kan mulkan jabariyah, perancangan jahat kerajaan mulkan, kerajaan kepimpinan pemerintahan dunia yang jabariyah, yang memaksa. Jadi semua sistem yang ada telah dirampas daripada Islam. Sebutlah sistem apa. Kita ingat sistem yang dirampas oleh musuh Islam kepada khilafah Islam tadi, kita ingat bahagian ekonomi je. Sini sekarang riba, banyak riba. Kita pun kata kita kena habiskan riba. Riba ni salah satu saja. Salah satu yang kita tak boleh keluar sampai sekarang bila kita bermudah-mudah dengan riba. Memang Allah tak bantu. Sebab satu-satunya yang Allah isytiharkan perang. Riba ni. Jadi kita rasa penting. Kita pun kata kita kena bina ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Terlupa, Islam bukan berasas daripada ekonomi. Islam berasas daripada akidah. Hati yang bersih. Kan contohnya kan. Jadi maknanya sistem tarbiyah pun sebenarnya dah sekular, dah liberal, dah plural. Sistem tarbiyah. Maknanya sistem pendidikan. Pendidikan dari sudut ilmu, saqafah, ilmu. Dan pendidikan dari sudut kejiwaan. Nafs, tarbiyah tu nafs. Macam mana tarbiyah jiwa. Semua dah jadi sekular biasa. Kita boleh seronok ketika zikir. Boleh rasa tenang baca Quran. Tapi bila tengok cerita kartun kita apa, cerita Hindustan, kita seronok juga. Maknanya berlaku campur aduk. Campur aduk. Yang ini beriman, yang ini tak beriman. Maknanya tarbiyah itu sendiri pun dah sekular dah. Jadi maknanya nak kembali kepada itu kerana duduk di dalam satu manhaj yang salimah, manhaj yang betul-betul difahami oleh kita melalui murabbi yang telah ditarbiyah. Bukan murabbi yang diajar saja. Belajar dekat sekolah pondok kan, berpuluh tahun kemudian dia dah boleh buka pondok. Tak semesti. Saya pergi ke Kelantan kan, dah banyak tahun lah, beberapa tahun lepas. Saya jumpa dengan seorang namanya Baba Meh. Dan Baba Meh dia ada banyak murid-murid je lah kan. Di kalangan murid-murid dia tu antaranya dah jadi baba jugalah. Tak payah sebut nama, Baba Meh cukup lah. Jadi salah seorang daripada yang dengar saya punya presentation masa tu ialah seorang ni, dia dah level ustaz lah. Dah level ustaz. Kemudian dia anak murid kepada salah seorang baba, tak payah sebut nama lah. Dan baba tu anak murid pada Baba Meh tadi. Dia jumpa saya. Dia duduk dekat Selangor. Masa lepas habis ceramah tu, dia tengok saya punya ceramah Baba Meh semua suka lah sebagainya. Dia pun jumpa saya. Ustaz, dia kata, boleh tak? Saya nak ikut Ustaz pergi ke Selangor. Ustaz duduk Selangor kan? Kenapa? Saya nak buka madrasah. Saya kata, kenapa? Nak ikut saya pula siapa? Guru tanyalah gurunya kan. Siapa dia punya guru murabi dia kan? Tapi dia kata, murabi saya tak bagi saya buka madrasah. Murabi saya kata, saya ni tak boleh lagi buka madrasah. Tapi saya dah belajar banyak tahun dah. 10 tahun. 10 tahun tak boleh tak dibenarkan buka madrasah. Tapi dia dah, memang dia tu dah boleh mengajar dah. Boleh mengajar sebagainya. Tapi murabi dia punya baba dia tak boleh. Jadi Allah izin, baba yang guru dia tu, murabi dia tu ada kat tengah makan juga sebelah dengar. Kan, dia nak dengar apa jawapan saya. Saya kata macam inilah sebenarnya. Ini bukan masalah ilmu. Bukan masalah setakat nak mengajar. Tetapi sebenarnya dia ada banyak benda yang kita kena rawat dalam hati kita. Dan nak rawat dalam hati kita ni hanya murabi yang faham yang boleh nampak. Tapi kita ni tak rasa kita sakit. Sebab kita ingat yang ada ni rohnya, minta maaf, fizikal yang kita buat nampak baik, pakai serban, pakai jubah, semua ada macam-macam lah semua. Kita kata lengkap lah, komplit lah dengan suginya apa semua sekali. Kita ingat itulah dia dah syarat untuk jadi orang yang boleh ni. Tak, bukan. Dia ada penyakit dalam hati tu yang paling susah. Jadi saya kata
Murabi kita kenal lah kita. Cuba tanya dia, kita baru jumpa pertama kali ni. Saya pun tak kenal kan. Jadi kalau dia kata tak boleh buka madrasah, boleh lah, minta maaf lah, tanya dengan dia lah. Tanya apa masalah saya, tanya terus terang. Kadang-kadang dia nak suruh kita cari masalah kita tu. Itu semua proses pembelajaran. Ada orang cepat, mungkin 5 tahun dah boleh buka madrasah. Ada orang dah 10 tahun, macam kawan seorang ni, 10 tahun tak boleh lagi, tak diizinkan buka madrasah. Padahal buka madrasah bukan susah sangat. Kan? Dia boleh setakat mengajar fiqah apa semua, dah boleh dah. Tapi bukan itu. Kita bukan nak membina orang yang berilmu dengan ilmu yang kosong. Ilmu tanpa iman. Ilmu tanpa takwa. Hari ni banyak. Lahir PhD. Banyak PhD. Nanti saya sebut lagi. Baik. Jadi maknanya, kita dah duduk dalam makar perancangan jahat. Musuh tadi sampai peringkat tarbiyah pun sekular. Sampai peringkat dakwah pun sekular. Sampai peringkat jihad pun sekular. Maknanya perjuangan tu dah disekularkan. Itu maknanya totalitarian. Mulkan jabarian. Ini yang kita kena faham. Ini digambarkan oleh Allah dalam ayat ini, surah Ibrahim ayat 46. Makar. Mereka mengepung kita. Tetapi Allah gambarkan, walaupun mereka nampak hebat, tapi rupa-rupanya Allah lagi hebat. Dan nak sebut kat sini, Allah juga buat perancangan jahat pada mereka. Ini yang kita sekarang rasa seronok pada malam ni. Kemudian Allah gambarkan pada 1446 ini Hijriah. 1447 minta maaf. 1446 sekarang, tahun sekarang. Allah kata jangan kamu jangan kamu rasalah Allah tinggalkan kamu, lupakan kamu. Ini penting. Ini penting sangat. Allah kata maknanya nak istiqamah ni susah. Kemudian 1448 pula dalam tahun-tahun mendatang, tak lama dah. Allah kata apa? Sesungguhnya hari-hari itu dibalik-balikkan. Hari-hari itu diterbalikkan. 1448 ni yauma tubaddalul ard. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Ingatlah pada masa hari bumi ini diganti dengan bumi yang lain. Jadi maknanya kita kata hari ini secara tersuratnya maknanya hari kiamat lah tersurat. Ganti dengan bumi yang lain. Tetapi yang tersiratnya di sini Allah akan menggantikan suasana ketakutan, suasana kelemahan, suasana kemiskinan, suasana kelaparan, suasana ditindas, dizalim, suasana dibunuh, dihalau, diusir, suasana keadaan peperangan kepada suasana-suasana yang aman. Suasana yang kufur kepada suasana yang iman. Suasana yang kafir kepada suasana Islam. Jadi ayat 148 ni maknanya apabila orang kafir, musuh Islam telah melaksanakan perancangan jahat yang komplit, dan nak habiskan orang Islam, Allah kata Allah akan tunaikan janjinya. Allah akan, janjinya apa tadi? Surah An-Nur ayat 55. Rujuk balik. Iaitu Allah akan naikkan, berikan kekuasaan tamkin. Allah akan berikan kekuasaan, kedudukan di atas muka bumi ini. Itu kemenangan sebagaimana telah diberikan kepada orang-orang yang sebelum kita tadi. Maka Allah kata yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Maka Allah kata akan digantikan bumi yang ada pada hari ini dengan bumi yang baru, yang lain. Demikian juga langit wassamawatu, dan juga langit pun sama, bukan bumi saja, langit. Wa barazulillah al-wahidil qahar, dan semua manusia akan berhimpun menghadap Allah yang esa dan Allah yang maha perkasa. Yang sebut kat sini, Allah akan bagi menang seluruh dunia. Dunia pun dalam keadaan aman, damai, rahmat, barakah. Langit pun dalam keadaan aman, damai, rahmat dan barakah. Maknanya satu dunia duduk di bawah khilafah Islam. Jadi maknanya ayat-ayat ni, tanda-tanda yang Allah bagi ni, 1446, surah Ibrahim ayat 46 ni, contohnya, kan, sesuai dengan suasana yang sedang berlaku. 1446 Hijriah sekarang. 1447 ni, maknanya keadaan Allah gambarkan, kamu akan menuju ke muncak ujian, sampai kita rasa macam betul ke nak menang ni? Mata nasru minallah. Kita tanya, bilakah nak datang kemenangan Allah? Mata nasru minallah, kita tanya. Sebagaimana Nabi-Nabi dulu Rasul tanya, ataupun pengikut-pengikut tanya, ya Rasulullah, mata nasru minallah, bilalah nak datang pertolongan? Jangan kamu sangka Allah mungkir janji. Pegang dengan janji Allah.
Tu ayat 147 pula. Maknanya dia punya ujian sampai kemuncak, sampai kita rasa, ya Allah sempitnya, ya Allah sempitnya, hidup ni sempit. Kita rasalah. Kita rasa. Maka Allah kata, jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Walaupun ujiannya hebat, jangan putus asa. Kemudian Allah gambarkan apa dia? Yauma tubaddalul ard ghairal ard. Allah akan terbalikkan dunia yang begini kepada dunia yang baru. Maksudnya Allah akan bagi kemenangan. Sebab dalam hadis Nabi SAW, bila berlaku kemuncak yaumul khalas, ataupun kemuncak kepada ujian daripada Allah tadi, datangnya Dajjal, datangnya Al-Malik Masayak, datangnya tenteranya kepung kita semua, maka pada masa itu umat Islam pecah tiga. Yang pertama akan lari takut, ini binasa tak berjuang. Lari takut, binasa tak berjuang. Ini binasa. Yang satu lagi ikut arus pun binasa. Ramai akan ikut arus ni. Sebab tidak ada bimbingan daripada merabbi yang faham tentang sistem Islam. Ramai yang akan sesat. Kemudian yang ketiga ialah mereka yang berjuang. Yang berjuang ni Allah bagi kemenangan. Tapi sakitnya, susahnya, takutnya. Maka ketika itu kemuncak, maka Allah kata jangan lupalah dengan janji Allah. Allah tak engkar janji. Allah tak mungkir janji. Allah ni maha benar. Bismillah. Allah maha benar. Dan kemudian lepas Allah sebut, Allah punya janji. Surah An-Nur ayat 55. Cuba rujuk lagi sekali saya sebut. Maka Allah gambarkan, Allah akan terbalikkan bumi ini. Bukanlah Allah hancurkan. Hanya Allah akan tukar suasana takut menjadi aman. Suasana sakit menjadi sihat. Suasana-suasana yang ancaman menjadi suasana yang penuh dengan keselamatan. Suasana kufur yang menguasai, diboykot macam-macam, menjadi suasana yang aman, damai. Khilafah Islam dengan manhaj nubuwah ditegakkan seluruh dunia. Kalau umur kita panjang, insya-Allah kita akan nampak kemenangan tersebut. Tapi Allah sebutlah dalam hin-hin je ni, dalam isyarat-isyarat yang diberikan kepada kita pada hari ini. Sebab tu kita nak kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang kita nak kena tengok. Jadi malam ni kita tengok tajuk ni lah. Nak kena tengok tajuk ni. Dah pukul 10 lah. Baik. Jadi melihat pada perkara itu, maka sudah semestinya lah kita merasakan bahawa kedatangan bulan-bulan yang mendatang ini, contohnya bulan 11 nak masuk dah, bulan 12, bulan 1, 2 dan seterusnya, maka sudah tentulah kita akan berhadapan dengan makar, rancangan jahat, plan jahat musuh yang terlalu besar pada hati yang terputus daripada Allah. Sehingga kan hati yang terputus daripada Allah tadi, pemikiran yang terputus daripada Allah, kehidupan yang terputus daripada tarbiyah, dakwah dan jihad tadi, maka mereka akan berpaling. Dan wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Di kalangan manusia ada yang beribadah, berubudiah, menjadi hamba Allah lah, secara di tepi-tepi je. Maknanya tidak duduk dalam tarbiyah, tak duduk dalam dakwah, tak duduk dalam jihad. Dan kemudian bila ditimpakan kepada kebaikan, macam sekarang lah, baik, ada okey, tak apa ni, masih lagi boleh berjalan lah, maka tetap dia tak meningkat, tak duduk dalam tarbiyah, tak duduk dalam jihad, dakwah, tak duduk dalam jihad, dia duduk macam suasana biasa. Fa in asabathul fitnah, maka ditimpakan kepada ujian fitnah, ujian. Inqalabu ala wajhi, maka dia berpaling daripada Allah, keluar Islam, kufur, duduk dalam agama pula. Nanti besok akan keluar fatwa agama-agama. Sebab tu saya nak sebut kat sini, contohnya Akta RUU Mufti Wilayah kan. Yang sibuk cerita pasal sama ada Asy'ariyah ataupun Maturidiyah berbanding dengan Wahabi. Bergaduh macam itu kan. Boleh tak boleh sebagainya. Nampak macam itu kan. Jadi nampak sebenarnya yang lebih besar lagi daripada itu bukan itu. Ini saya nak buka sikit lah. Saya bukan kata tak nak sokong. Tapi kalau kita nampak halusnya perancangan jahat musuh ni, yang lebih besar lagi sebenarnya kuasa fatwa. Kuasa fatwa diberi kepada Menteri Agama. Diberi kepada Menteri Agama. Jadi Menteri Agama boleh keluarkan fatwa apa nak buat. Tak kira lah fatwa apa pun. Bayangkan sekira kalau Menteri Agama sekarang ni, alhamdulillah lah,
baiklah, solehlah. Tapi kalau menteri agama yang dilantik oleh Perdana Menteri yang bukan Islam contohnya, yang mahukan supaya memberikan fatwa bahawa agama-agama, kesatuan agama-agama dunia, one world religion, patut diterima berbanding dengan hanya kita kata Islam aja betul. Tak, dikata Islam pun sama dengan agama lain. Kesamarataan dalam beragama. Katalah fatwa dia macam tu. Menerima pluralisme, katakanlah menteri yang baru macam itu, kan contohnya, maka binding, kena ikut yang lain. Jadi maka orang yang nak bersama Islam secara 100%, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih, Islam paling tinggi, tak ada lebih tinggi daripadanya. Siapa yang ambil agama lain, maka Allah tak terima. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa sahaja yang ambil agama lain, Allah tak terima. Maknanya agama Islam dengan agama lain ini tak sama. Tegas, kul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir, aku tak sembah, aku tak sembah apa yang kamu sembah, dan kamu tak sembah apa yang aku sembah. Maknanya ada benda-benda macam itu. Akan ada fatwa, kita ni kena bertoleransi atas dasar menjaga peace dan harmoni, atas dasar menjaga brotherhood, maka kita kena menerima agama-agama lain. Agama lain pun benar, cumanya agama lain ni ikut cara dia. Dah jadi macam tu pula. Di fatwa menteri agama yang dilantik oleh Perdana Menteri, kan, sudah tentulah akan sonsang. Ini yang sebenarnya lebih besar daripada sekadar Asy'ariyah, Maturidiyah dengan geng-geng Wahabi. Kan, perbahasan dari sudut perbahasan Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah dengan juga dengan geng-geng Wahabi yang Salafi yang dia kata salaf tadi, itu perbahasan tu semua ulama dah bincang dah. Benda tu tak ada masalah. Tetapi sekiranya fatwa kebangsaan tidak lagi duduk di bawah majlis fatwa kebangsaan, yang lebih tinggi daripada majlis fatwa kebangsaan ialah menteri agama. Yang lebih tinggi daripada majlis fatwa negeri-negeri besok dia akan ikut menteri agama. Menteri agama, menteri agama ni tak semestinya mufti, tak semestinya orang kuat agama, faham agama, tak semestinya. Inilah sebenarnya yang lebih bahaya, yang perlu kita bincangkan. Kuasa diberikan kepada seorang yang dinamakan menteri agama, ataupun kalau kesihatan, kuasa diberikan kepada seorang yang dinamakan sebagai digital director general ataupun ketua pengarah kesihatan, macam mana dalam Akta 342. Ketua pengarah kesihatan boleh memberi apa-apa arahan dengan apa-apa cara kepada mana-mana golongan. Nampak? Absolute power. Saya ada bincang lah Akta 342 ni. Tolong tengok balik. Saya ada bincang lah. Tak nak masuk lagi. Jadi maknanya, kan, bagaimana sebenarnya perancangan ni akan sampai peringkat menyebabkan umat Islam tersepit nanti. Kalau yang menteri agamanya takwa dan warak, seorang yang alim, seorang yang sahih, yang berakhlak dengan akhlak Islam, alhamdulillah. Tapi sekiranya dia itu orang yang dilantik oleh politik, yang ada kepentingan politik, yang duduk depan Perdana Menteri, tunduk yes boss, yes boss. Bos nak apa bos? Dia kata ini kita mau tidak mau Islam yang teroris ni, Islam yang pengganas ni, Islam yang kata hanya sekadar Islam saja betul, agama lain semua tak betul. Kita tak mau yang ini, maka kita kena terima ni kesamarataan agama. Sebenarnya kita tak boleh samakan agama ni tak sama. Sebab agama ni akidah. Yang lain semua mensyirikkan Allah. Kan, sudahlah syariatnya tak betul. Baik. Walaupun demikian, bukanlah maknanya kita nak bergaduh dengan orang. Malahan kita kena buat baik dengan orang lain. Orang bukan Islam ni, kenapa kena buat baik? Sebab dakwah. Memang kita diperintahkan buat baik pada mereka yang tidak menentang Islam. Mereka yang tak ada masalah apa-apa, yang baik, yang okey. Orang macam ni kita kena buat baik. Bukan kena buat baik, wajib buat baik. Sebab nak dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah pada jalan Allah dengan hikmah. Baik, buat baik.
Kan? Kalau kamu berjidal, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kamu berjidallah dengan baik. Kamu berdebat dengan baik, dengan lebih baik. Bukan dengan kutuk-kutuk dia. Tak boleh kita rendah-rendahkan dia punya Tuhan lah apa, kita kacau, tak boleh. Selagi mereka tak mengganggu Islam, tak boleh. Maka isu keharmonian, isu keamanan, isu keselamatan tak timbul orang Islam ni. Tapi inilah yang ditakut-takutkan oleh pihak antarabangsa. So hasilnya Islam ni kena sama rata dengan agama lain. Dia jadilah bukan menteri agama, besok jadi menteri agama-agama. Dia akan ganti menteri agama-agama. Dan tiba-tiba menteri agama-agama ni lah yang pegang fatwa. Tak keluar kabut kita. Ini ke arah situ. Inilah perancangan mereka halus. Kita tak perasan. Saya minta maaf, tak perasan. Dia akan memberikan fatwa kepada seluruh negara dan kemudian dia akan di-endorse oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan dia tak perlu rujuk kepada majlis fatwa kebangsaan atau mana-mana majlis fatwa, dia pun cukup lah. Dia kuasa dekat menteri. Baik, minta maaf tau. Ini nak sebut sini bagaimana keadaan mulkan jabarian hari ini yang menyerang kita dari seluruh aspek. Seluruh aspek ni, ekonomi pun ya, tarbiyah pun ya, pendidikan pun ya, sosial pun ya. Kan? Dari sudut kita kata undang-undang pun ya, kesihatan pun ya, semua. Jadi ancaman-ancaman ataupun kita kata ujian yang bakal dihadapi oleh orang beriman akan menuju memuncak. Sebab tu Allah gambarkan dalam ayat 1447 tadi, 1447 surah Ibrahim ayat 47. Dan Allah kata jangan kamu lupalah, jangan kamu ingatlah bahawa Allah ni lupa pada kamu. Dan Allah ni mungkir janji, jangan. Allah tetap, cuma Allah nak uji kita. Sejauh mana iman kita tadi tu, sejauh mana takwa kita, ihsan kita, sejauh mana Islam kita boleh bertahan dengan ujian-ujian tadi. Sehinggalah ayat 1448 Allah gambarkan lepas kemuncak fitnah ujian tadi, iaitu Al-Masih Dajjal keluar sampai kemuncak tadi, maka Allah bagi kita menang. Allah pusing bumi ini menjadi bumi yang aman, yang harmoni, bumi yang dipenuhi dengan al-haq, kebenaran Allah, bumi yang hidup sebagai manhaj nubuwah khalifah, iaitu kata-kata sistem khilafah dengan manhaj Nabi, manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang kita nak tengok hari ini. Ya, sebab itulah pada hari ini kita nak tengok beberapa perkara ni. Saya nak mulalah mula sini saya nak bacakan beberapa perkara. Yang pertama sekali, kita akan berhadapan dengan ancaman. Kenapa kita berhadapan dengan ancaman? Macam mana Allah sebut dalam 1446 tadi, surah Ibrahim ayat 46, wa makaru, mereka merancang perancangan jahat, makrahum, dengan perancangan jahat yang menyeluruh. Jadi di situlah ada orang-orang yang akan memecah belahkan kita, yang akan menguasai kesihatan kita, yang akan menguasai kita kata ilmu kita, ilmu pun dikuasai. Saya akan sebut sikit lagi. Contoh kan, tak maaf ekonomi dulu. Perasan tak? Okey, kita tak perasan. Akhir-akhir ni banyak dah rumah-rumah yang mewah-mewah dijual dengan harga yang murah. Ataupun rumah-rumah yang kalau tak mewah pun dijual dengan harga yang murah. Bukan saja dijual dengan harga yang murah, tetapi mereka memberikan pinjaman. Yang pertama sekali, mula-mula zero down payment. Maknanya siapa nak beli rumah ni, zero down payment. Tak ada payah bayar apa-apa. Cuma kamu tengok, kamu kata kamu ada kerja, ada payslip 3 bulan apa sebagainya, dah boleh minta dah boleh beli rumah dah. Sekarang tak payah down payment, tak payah 10,000, 10% ke berapa persen kan. Kemudian rumah ni mahal-mahal, 450,000, 500, 1 juta rumah. Tetapi tidak ada down payment. Jadi orang tengok, tak ada down payment lah, aku memang tak ada rumah ni. Kalau setakat bayar 1,500, 2,000 sebulan, agaknya orang yang banyak duit sikit kan. Ataupun 3,000 pun aku boleh bayar. Contoh. Kemudian lepas tu, in addition, lepas tu dah mungkin kita dah mula nampak, bukan saja rumah tu dimurahkan dengan down payment, dia punya interest rate dia. Interest rate pun ringan ataupun rendah. 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 Jadi tengok interest dia pun rendah ni.
Sama macam kerajaan juga. 2%, 1%, 2% contohlah. Kan? Dan interest rate ni pun boleh tukar kepada pinjaman Islam. Pinjaman Islam contoh kan. Jadi akad dia apa semua jadi halal lah. Rumah, beli kereta, macam-macam lah. Kemudian lepas tu, kita tengok banyak juga barang-barang pun jadi murah. Dia bila guna Shopee sebagainya, barang jadi murah. Boleh bayar ansur-ansur. Ada yang boleh bayar ansur-ansur melalui credit card sebagainya. Kemudian in addition tu pula, besok tak lama lagi, dia kata zero interest. Tengoklah, tunggu sikit lagi. Zero interest. Tak ada interest. Inilah pinjaman Islam. Kita pun pergi ambil lah. Ini pinjaman Islam ni, rumah tak ada ni. Kemudian lepas tu pula, ataupun sekarang pun dah ada, rebate pula. Ada satu syarikat tu, dia boleh beli rumah apa benda, rumah ni sikit lah, mungkin rumah mewah sikit agaknya lah. Dia boleh rebate 90,000. Rebate 90,000, macam bagi cashback balik 90,000. Tak menarik ke? Menarik lah. Tapi sebenarnya apa yang dia nak suruh kita buat ni? Dalam keadaan ekonomi makin mengodom, dalam keadaan orang makin tak ada kerja, dalam keadaan makanan makin kurang, dalam keadaan bencana alam yang semakin menjadi-jadi, dalam keadaan penyakit-penyakit dan PKP yang sebagainya menyebabkan orang hilang pendapatan, hilang kerja, dalam keadaan semua benda-benda yang akan menyebabkan kita ni tak kuat untuk ekonomi tadi, semua barang-barang tadi itu datang sampai peringkat zero interest, sampai peringkat ada rebate, dapat duit pula. Beli rumah sekian-sekian harga, dapat rebate 10%, dapat rebate 20% pun ada. Ada satu tempat tu 90,000 dapat rebate 90,000, 90,000. Jadi kita ni terikat lah, terpikat lah. Maka kita pun mulalah hutang sana, hutang tu, tak apalah, hati kita bayar sebagainya. Ini satu benda yang sedang berlaku sekarang. Kenapa? Kerana rupanya mereka nak mengikat kita dengan IMF. Dia nak mengikat kita dengan World Bank. World Bank. Pinjam aja. Sampai peringkat besok, apa jadi? Dia kata kita tak mampu bayar. Kenapa tak mampu bayar? Dah bank pun merge. Bank pun dah merge sekarang ni. Syarikat-syarikat besar dah merge. Jadi banyak orang akan dibuang kerja. Bila buang kerja, dia tak ada pendapatan. Kemudian lepas tu, tambah dengan AI yang telah diumumkan oleh PFX, AI juga akan menyebabkan ramai orang lagi menganggur lagi. Jadi kerja dah tak ada, sebagainya tak ada. Nak bayar apa ni rumah ni? Maka dia akan datang, dia akan tawarkan, marilah kami bayarkan kamu semua hutang-hutang kamu ni. Kan, bayar semua, kamu tak ada hutang. Kami bagi lagi. Dipanggil sebagai UBI, Universal Basic Income. Seorang dapat 3,000 rentas, ataupun bukan RM dah, rentas. UBI, Universal Basic Income, bagi pula. Kamu boleh hidup dengan duit ni. Kami bagi kamu duit. Hutang kamu, kami absorb, kami bayar, sebagainya. Kamu boleh duduk kat rumah tu sampai mati. Kamu boleh own kereta tu sampai mati. Own namanya, boleh, bukan minta kamu boleh own, boleh guna sampai mati. Tapi, kan, rumah ni milik kami, IMF pegang. Tanah ni milik kami, IMF pegang. Dah nak bayar tak boleh, kita tak, alhamdulillah, terima kasihlah IMF. Terima kasihlah World Bank. Kan, kerana pinjamkan Malaysia, pinjamkan negara ni yang makin lama hutang semakin bertambah-tambah, banyak-banyak tak boleh nak bayar ni. Maka akhirnya kita terperangkap dengan dia. Maka kata Klaus Schwab, apa kata Klaus Schwab? World Economic Forum, you will own nothing, but you will be happy. You will own nothing. Kamu dah tak milik apa-apa, but you will be happy. Inilah yang dia cakap tu. Maksudnya 2030 dia rancang, kita semua duduk 100% bawah dia. Kemudian, oleh kerana duit tu duit dia bagi, kita dah tak ada kerja dah, dapatlah 3,000, berapa ribu ikutlah yang dia nak bagi berapa kan. UBI ni, Universal Basic Income tu. Maka kita pun dapat tu, nak kerja tak boleh dah. Tak ada kerja dah. Paling kuat buat Grab je lah. Kan? Maka nak sebut kat sini, kita pun duduk di bawah tanggungan dia, dan dialah yang kontrol kita. Okeylah tuan-tuan yang duduk KL, maka kamu semua ni akan dapat 3,000 rentas satu kepala, maka ada 3 orang dapatlah 9,000 rentas. Banyak tak? Banyak. Tapi kena belanja dalam masa sebulan. Maknanya tak ada simpanan dah. Tak ada simpanan. Dia kata boleh dia ada expired date. Maknanya duit ni ada expired date. Bila nak habis tuan? Sebulan.
Sebulan depan dapat lagi 3,000. Tapi kamu kena habiskan masa sebulan. Oh tak apalah, habis sebulan. Sampai mati aku ditanggung oleh dia, IMF tanggung. Kemudian selepas tu, kan, lepas tu dia bagi syarat pula. Oleh kerana kita nak menjaga supaya ekonomi kita stabil sebagainya, ini contoh, contoh. Maka kita wujudkan 15-minute city, disebut. Kan? 15-minute city maknanya pergerakan tu 15 km. Maknanya duit yang kita dapat tu, kalau orang Kuala Lumpur, dia boleh belanja kat Kuala Lumpur je. Dia tak boleh belanja kat tempat lain. Nak belanja kat Selangor, tak boleh. Duit tu tak boleh. Dia ada dia punya digital dia tadi. Dia ada digital dia, nak belanja kat lebih daripada 15 minit. Daripada 15-minute city dipanggil. Maka kita kena ikutlah. Jadi pergerakan kita dah sekat lah. Nak balik Johor daripada Kuala Lumpur. Nak balik daripada Selangor, nak bagi balik rumah mak kat Johor, kat Perak mana, tak boleh lah. Kenapa? Dah 15 minit, 5 minit punya ni, duit kita ada sekat macam tu boleh guna. Kita keluar daripada Selangor, kalau orang Selangor, dah tak boleh guna dah. Kamu kena guna kat Selangor je. Ada pergerakan kita dah. Secara langsung, kita dah jadi dipenjarakan sebenarnya. Kita tak faham, nampak, oh tapi dapat duit 5,000. Rentas banyak. Tapi kena habiskan. Dalam masa sebulan, kalau tak, dia akan kosong balik. Dia akan bagi baru balik, 3,000 balik, 5,000 balik. Nampak tak? Dia kontrol. Ini mulkan jabarian. Ini UBI ni dah berlaku dah. Universal Basic Income, kita kat Malaysia belum lagi lah. Tapi menuju ke arah situ. Ini semua ke arah dia nak menekan kita. Sehingga akhir lepas ni, apa pula? Okey, oleh kerana kita tak galakkanlah carbon CO2 ni banyak kat dunia ni, maka kita tak benarkan nak ternak lembu, nak ternak kambing, apa semua. Maka semua makanan lembu, kambing semua, kita kena buat dekat makmal sahaja. Nampak? Buat kat makmal pula. Jadi makan makanan makmal. Atau disuruh nak high protein, makan serangga, makan lipas, makan belalang. Gitulah lebih kurang. Makan benda-benda macam itu. Protein, dia kata. High protein. Dah ada dah. Kemudian dia kata makanan pula. Makanan yang daripada apa? Daripada daging yang dibuat di makmal. Daripada sayur yang dibuat di makmal. Itu ada satu orang tanya pula besok. Ustaz, boleh ke saya makan ni daging buat kat makmal? Dikatakan buat daripada soya bean. Tetapi, dia punya perasa babi. Perasa babi, perasa anjing, perasa apa kan. Boleh ke makan halal ke Ustaz? Ada pula soalan macam tu. Timbullah besok. Kan? Dah halal belaka. Semua halal belaka. Baik, nak sebut kat sini. Maka kehidupan manusia akan semakin ditekan. Sehinggalah akidah. Akidah ni yang besar sekali tu. Akidah ni dah sebut sebagai one world religion tadi. Baik, jadi sebab tu ancaman yang akan mendatang. Bila nak bermula ni? Saya nak sebut sini. Kemungkinan besar akan berlaku benda-benda yang menyusahkan kita, menyerang, diserang. Sekarang ni dah ada dah tanda-tanda. Dia mula dengan bendera Cina lawan bendera Malaysia dulu. Bendera Cina lawan bendera Malaysia. Kibar bendera Cina, tak apa. Kibar bendera Malaysia kena tangkap, masuk penjara. Marah tak orang Melayu? Marah tak orang Malaysia? Marahlah. Ini baru sikit-sikit. Besok marah sampai peringkat pukul, gaduh. Kan? Nanti orang Cina keluarkan dia punya bendera negeri Cina dia. Contohnya, letak kat mana? Provokasikan berlaku. Orang Melayu marah tak? Marah. Ini negara Malaysia. Negara tanah Melayu. Mana boleh buat bendera Cina? Habis letak bendera Palestin boleh pula. Bendera Palestin ni bukan sebab negara dia. Tetapi sebab kan kemanusiaan, genocide. Ni Malaysia Cina ni dia nak menguasai semua negara-negara ni. Dia dah mengaku Laut Cina Selatan tu dia punya. Laut Cina Selatan ni negara Cina dah kata tu dia punya. Nama Laut Cina Selatan dia kata. Cina punya. Dan dia nak ambil pulau-pulau yang ada. Malahan dia dah ada 8 titik dalam peta tu. Ada titik-titik tu. Itu semua dia kata tu dia punya. Tu pulau tu. Dia nak buat pulau dah. Sebahagian tempat di Filipina semua dah buat pulau dah. Dia buat pulau. Itu semua dia punya dia kata. Jadi Malaysia ni apa? Malaysia ni pun dia nak ambil lah. Dah lebih kurang lebih daripada 1 juta orang-orang pelancong Cina yang digambarkan telah masuk ke negara kita dan tak keluar, dah bertapak kat sini. Kalau di Gebeng tu, di Kuantan, di Gebeng tu, di Pahang tu, kan, sampai peringkat mereka bergaduh buat dalam satu kawasan tu, orang polis kita nak masuk pun tak dibenarkan. Sampai peringkat macam tu. Macam mana? Macam mana kita ni? Jadi maknanya dia akan provok lah besok. Ni aku suka negara Cina, aku letak. Engkau suka Palestin. Dan kau letak bendera Palestin, aku letak bendera Cina ni.
Aku sokong China. China pun sokong Palestin. Contoh kata kan. Jadi orang Melayu ni marah provokasi, bergaduh. Kan, berbunuh pula, tangkap lawan dan sebagainya. Akhirnya kita duduk di bawah tentera antarabangsa lah pula. Jadi tentera kita, tentera Malaysia, tapi duduk di bawah arahan, apa yang digambarkan sebagai arahan siapa? Arahan United Nations. Sebab tu tuan-tuan, saya nak sebut kat sini, pada 22-23 September yang lepas, bila mereka membuat satu summit, Summit of the Future, yang maknanya dalam summit itu 22-23 September yang dibuat di New York, kalau tak silap saya, maka mereka telah pun melancarkan Pact for the Future, perjanjian untuk masa depan, iaitu di mana satu platform, satu wadah emergency, darurat akan dibentuk seluruh dunia, dan contohnya United Nations Secretary General iaitu Antonio Guterres, dia boleh mengisytiharkan darurat dan dia boleh mengisytiharkan di mana-mana sahaja, dekat masa-masa bila-bila sahaja, samalah seperti pandemic agreement, pandemic treaty ataupun IHR yang dibantah oleh ramai orang di seluruh dunia ni, maka dia boleh buat dengan global shock. Contohlah, orang Melayu berlaga dengan orang Cina. Orang Cina dah pegang kuasa, dia akan buat persempadanan semula di negara kita ni, sehingga menyebabkan orang-orang Cina, DAP contohnya, akan boleh menguasai di kawasan-kawasan bandar. MP akan menjadi 2/3 akan terdiri daripada orang-orang mereka, quote and quote, orang mereka, quote and quote. Dan kemudian mereka menguasai, kita tahulah berlaku 13 Mei dulu, di mana bila orang-orang begini menguasai, menang politik, maka berlaku huru-hara dan sebagainya. Jadi tidak mustahil pada masa itu akan berlaku pergaduhan di antara orang Melayu dengan orang Cina dengan sebab bendera je. Saya nak kibar bendera. Bendera ni negara saya punya. Apa salahnya? Saya orang Cina. Saya minat negara Cina. Ni kedai saya letak bendera Cina. Apa salahnya? Kamu minat Palestin. Kamu letak bendera Palestin kat tempat kamu, rumah kamu, boleh pula. Dia akan bangkai itu. Akhirnya boleh menimbulkan pergaduhan. Pergaduhan berlakulah pula macam-macam. Akhirnya yang masuk ialah tentera United Nations atau tentera yang dikuasai oleh United Nations, iaitu di bawah Antonio Guterres sekarang ni. Maka sebab tu dia kata akan membentuk emergency platform. Dia boleh isytiharkan darurat di mana-mana dia nak, dan dia boleh hantar tentera di mana-mana sahaja. Of course lah dia akan bersifat bias, prejudis. Kenapa? Di Palestin dia tak hantar pula. Sampai Israel dah habiskan orang main mercun India. Sampai Israel dah habis kena serang, sampai Palestin, Gaza habis kena serang, sampai mereka masuk ke Lebanon. Dah masuk ke Lebanon. Ini zon jahat ni. Sampai hari ni tidak ada arahan daripada tentera pengaman United Nations mengarahkan supaya berhentikan, stop tentera-tentera jahat Zionis yang nak masuk ke Lebanon. Dia boleh tembak, dia boleh bom, dia boleh apa-apa. Padahal tentera pengaman ada. Tentera negara kita ada dah. Askar kita dah ada dah kat sana. Dekat Lebanon tu. Askar kita ni bersedia anytime. Kalau nak bantu, bantu. Mereka dah keluar daripada sempadan negara dia, masuk ke Lebanon. Menyerang. United Nations berdiam diri, tak ada arahan. Nak pertahankan orang awam di sana. Nampak tak bagaimana keadaan yang genting ni, yang boleh mencetuskan apa. Jadi negara Malaysia pula, Menteri Pertahanan kita pula dah kata, kita akan hantar kapal terbang kalau perlu untuk mengambil tentera kita, supaya tentera kita ni keselamatan dia terjamin. Dah namanya tentera pengaman PBB. Maknanya kalau Israel menceroboh Lebanon dengan keadaan yang tidak sepatutnya, bunuh orang Lebanon, orang Lebanon tak tahu apa-apa pun, maka tentera pengaman yang ada di United Nations sepatutnya mempertahankan negara yang berdaulat tadi. Tapi tidak. Kenapa? Sebab Antonio Guterres ini United Secretary General ataupun Sekretari Setiausaha kepada Setiausaha Agong lah, United Nations tak nampak
benda ni sebagai perkara yang penting. Tak apa, nyawa orang Lebanon ni tidak penting. Nyawa orang Palestin tak penting. Samalah nyawa Melayu, nyawa Muslim, Islam yang ada di tanah Melayu ni tak penting. Tapi kalau orang-orang negara lain, bangsa lain sebagainya yang kena, di situ dia boleh isytiharkan. Darurat. Bila darurat, MKN, Majlis Keselamatan Negara, yang di Pertuan Agong, Angkatan Tentera Malaysia, PDRM, semuanya akan duduk di bawah United Nation, PBB. Maka kita dijajah kali kedua lah nak sebut sini. Secara langsung atas alasan darurat. Ini Pact for the Future telah disign. Dah sign. Jadi maknanya ini adalah antara perkara-perkara yang ramai orang tak perasan. Dan saya sebut ni bukan sebab nak seorang perasan. Tak. Saya sebut ni nak menyatakan bahawa yang digambarkan oleh Rasul SAW, fitnah yang semakin memuncak tu, memang fitnah tu sedang kita hadapi pada hari ini. Dan perkara ini dirancang. Bila sebut Freemason, bila sebut Global Elite, bila sebut Illuminati, bila sebut Jesuit Priest, kamu kata ini teori lah, teori konspirasi lah, pakatan ni semua teori-teori lah bodoh. Kan? Ada orang cakap macam tu. Percayalah sangat dengan ustaz teori ni. Ustaz konspirasi dia panggil. Bismillah. Tak apalah, saya nak cerita sikit malam ni tentang satu benda je. Ni cerita tentang ancaman dulu. Lepas tu macam mana hadapi ni? Macam mana hadapi ni? Ni besok lah kot. Baik. Yang pertama sekali ada seorang bishop daripada New York telah mendedahkan tentang Jesuit Priest. Siapa Jesuit Priest ni? Jesuit Priest ni tentera-tentera antara orang penting, orang kanan yang akan membantu Al-Masih Dajjal. Iaitu dia akan membantu disebut sebagai seperti seolah-olahnya seperti tangan kanan Lucifer. Dia ni tentera kepada Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal ni pun duduk di bawah Lucifer juga. Lucifer ni siapa? Lucifer ni iblis lah. Azazil. Bismillah. Jadi saya nak bagi satu contoh pada malam ni tentang mereka merancang. Memang Allah sebut dalam 1446 tadi. Dan mereka merancang menggunakan berbagai yang Jesuit Priest ini adalah merupakan padri yang duduk di bawah Rome ataupun di bawah Paus ataupun Pop. Kan? Siapa mereka? Mereka ni orang yang dilatih, yang cerdik, yang pandai, yang hebat. Di hadapan mereka ada gelaran-gelaran profesor. Di hadapan mereka ada gelaran PhD, doktor dan sebagainya. Mereka ni hebat bercakap dan hebat dengan teori dan fakta. Kalau di negara kita contohnya mereka dirahsiakan. Kalau dia orang Islam, orang Melayu kita, dia jadi Jesuit Priest. Ada tak Jesuit Priest di kalangan orang Melayu? Ada. Dirahsiakan, kita tak tahu. Nampak macam Islam. Tapi rupanya tentera Jesuit, tentera Dajjal sebenarnya. Sebenarnya tentera Dajjal. Dan di sinilah kita lihat bagaimana kepakaran mereka. Sebab itulah bishop tersebut. Bila kata, siapa Jesuit Priest ni? Bishop ni sebut dia kata, seorang Jesuit Priest lebih hebat daripada 1000 ulama Islam. Seorang Jesuit Priest, ilmunya, kecerdikannya, kepandaian, kata bishop ini, lebih hebat daripada 1000 ulama Islam. Sebab tu ulama Islam bodoh. Ikut aja perancangan mereka. Mereka dah sebut dah mereka ni one world religion. Mereka dah sebut dah mereka bersama dengan liberal atas dasar dakwah. Kita kena buat baik kepada gay. Atas dasar dakwah. Kita kena buat baik kepada orang-orang yang sonsang ni. Contohnya atas nama dakwah. Maka kena buat baik. Jadi ulama-ulama kita, yelah kita ni orang-orang yang apa? Orang-orang yang berhikmah, berhimmah. Macam gitu. Rupanya atas mereka tu namanya ada doktor, namanya ada PhD, namanya PhD dalam Islam, namanya orang Islam pun. Rupanya dia tentera Jesuit Priest. Dia tu Jesuit Priest. Dia boleh menguasai 1000 ulama. Jadi kekuatan satu Jesuit Priest ni dilatih oleh mereka. Yang ini bishop ni daripada New York. Dalam salah satu daripada gereja yang besar di sana, dia melatih. Tiap-tiap tahun ada yang graduate convocation. Memang PhD.
convocation PhD semua, doktor semua tu. Dan latihan mereka memang hebat. Sehingga digambarkan mereka layak untuk dapat PhD tadi ataupun layak untuk dapat graduate daripada panggil gereja tadi. Kan? Sehingga dengan digambarkan kekuatan mereka, satu orang Jesuit priest sama dengan lebih kuat daripada 1000 ulama Islam ataupun bersamaan dengan 1000 ulama Islam. Mereka ada gelaran-gelaran. Ini kita cerita satu je. Ini nak sebut makar mereka ni. Saya nak sebut bagian agama ni. Nak sebut bagian agama. Dan di sinilah mereka hebat dengan fakta, dengan teori. Bagaimana mereka boleh menghasilkan orang-orang seperti ini yang bijaksana. Yang bijaksana. Jadi Jesuit priest ini adalah satu aliran keagamaan di dalam gereja Roman Katolik dan disebut sebagai gereja Rom. Jadi nampak macam seolah-olahnya orang Kristian, misi Kristian atas nama Al-Masih, tapi sebenarnya mereka adalah merupakan pembantu-pembantu, antara pembantu yang terpenting yang berperanan kepada Lucifer. Jadi sebenarnya mereka ni tangan-tangan Lucifer. Tangan-tangan Lucifer. Dan mereka dirahsiakan Jesuit priest, kecuali yang dia isyhar lah. Dia tak tahu, dia rahsiakan. Jadi Lucifer melatih mereka sehingga membentuk antaranya ialah apa yang digambarkan New World Order yang kita sebut tadi. Siapa belakang dia? Inilah orang-orang ni. Inilah orang-orang ni. Dan di sinilah kita lihat bagaimana antaranya sebahagiannya menguasai Freemasonry. Freemasonry ini dia lebih kepada banyak sosial lah, social workers. Jesuit ini dia bertindak sebagai agama. Dan ada di kalangan mereka yang menjadi padri-padri sebagai Kristian. Ada di kalangan kita yang masuk dalam agama Islam, menyamar, nampak macam dia orang Islam, nampak macam ulama Islam, alim Islam, tapi rupanya di belakangnya itu ada kita kata tangan-tangan jahat, musyrikin, tangan-tangan jahat munafikin. Ini saya nak sebut sini. Ada dah ni. Sebenarnya research yang saya buat ni lama dah. Saya keluarkan balik sikit-sikit sebab kita nak ke berdepan dengan dia orang ni. Kita akan berdepan dengan dia orang ni. Jadi bukanlah kita kata ancaman tu ancaman yang setakat kita nampak ni. Akta 342 macam itu. Dah halus. Macam saya sebut fatwa tadi lah. Fatwa tadi. Saya tak nak cakap lah saya menentang ke tak menentang, tak nak cakap. Tapi saya nak sebut bagaimana kuasa yang diberi itu besok, kuasa kepada menteri. Dan menteri ni dilantik oleh Perdana Menteri. Dilantik oleh orang yang di belakang Perdana Menteri. Yang duk pegang hidung dia, yang pegang telinga dia, yang pegang apa saja yang dia boleh pegang. Jadi ini yang digambarkan. Jadi apa akan berlaku? Maka serangan dalam bentuk yang nyata, nampak, dan serang dalam bentuk yang halus. Yang halus. Jadi kita kena faham sedikit sebanyak tentang wakil, realiti yang ada pada hari ini. Jadi apabila kita kembali kepada fiqh an-nasr, fiqh kemenangan, watankim, dan juga untuk menguatkan kedudukan umat Islam, membina kekuatan negara Islam, khilafah Islam, ataupun membina kekuatan sistem Islam tadi, maka kita kena faham antara perkara yang pertama sekali, kemenangan dan kedudukan daripada Allah. Ini nombor satu kita kena faham. Kita hebat macam mana pun, kita kuat macam mana pun, sebenarnya yang bagi hebat, yang bagi kuat, yang bagi kita menang, hanya Allah. Sebab itulah sumber kekuatan yang ada kepada manusia ini, asal sumber kekuatan ialah apa yang ada pada roh. Jadi kita hanya kena faham. Bila kita nak berhadapan dengan serangan-serangan ini, serangan bencana alam, serangan ekonomi tipu daya sosial, tipu daya perubatan, tipu daya agama, macam-macam tipu daya tadi, perancangan jahat tadi, maka sumber kekuatan manusia yang pertama adalah roh. Roh. Tetapi pada umumnya kita menganggap bahawa sumber kekuatan pada otak.
dan akal. Kita rasa otak lah ni, sebab tu kita ni duk fikir, duk logik je. Otak, akal, otak, akal. Dan kita lihat pada hari ini contohnya, dan orang Islam memposisikan dirinya untuk membina kekuatan otak dan akal dia. Segala-galanya otak dan akal, begitu. Maka siapa yang otaknya cerdik, yang belajar sampai PhD, yang boleh cakap hadis ni, hafal hadis sana, hafal ayat sini, hafal ayat sana, maka dia itulah orang yang berpendidikan. Katakan orang yang pandai. Maka kita nampak institusi-institusi yang berlaku, yang ada. Daripada sekolah rendah, sampai ke sekolah menengah, sampai ke universiti, perayu, universiti, matrikulasi, semua tu. Politeknik, dan sebagainya. Maka kita kata institusi pendidikan itu, oleh kerana percaya otaklah sebagai kekuatan dan sumber kekuatan tadi, otak yang cerdik, mampu menguasai ilmu-ilmu yang hebat, seperti ilmu biologi, fizik, kimia, sosiologi, fisiologi dan sebagainya, maka diajarlah disiplin ilmu yang dimaksudkan tadi berasaskan kepada otak ni, nak bagi orang ada ilmu ni. Sebab tu digambarkan oleh Imam Al-Maduri rahimahullah, dia kata apa? Otaknya berkilat tapi rohnya berkarat. Otaknya nampaknya bercahaya, boleh fikir macam-macam, tapi hatinya, rohnya mati, sakit. Jadi siapa yang dikatakan pandai? Siapa yang ada PhD, yang boleh jawab soalan-soalan, yang boleh keluarkan proposal thesis, boleh write thesis. Itu yang paling cerdik, itu yang paling pandai. Maka dibuatlah soalan-soalan yang hanya berdasarkan kepada kepentingan otak dan kepentingan akal. Maka orang itu dikatakan menguasai ilmu. Maka orang itu dikatakan orang yang pandai, orang yang lulus, ada doktor, ada PhD, ada master, masuk universiti. Tapi yang diuji, yang dibina tadi, hanya sekadar ilmu fizikal sahaja. Tak sampai kepada roh, tak sampai kepada hati. Sedangkan hakikat kehidupan itu yang paling pandai, yang paling cerdik, ialah yang cerdik, yang kuat tadi itu ialah bukan akal semata-mata. Bukan kata akal tak penting, bukan dia sahaja, tapi yang lebih hebat, lebih penting daripada akal ialah hati dan roh. Hati dan roh sebenarnya yang sepatutnya menjadi sumber kekuatan yang pertama sekali bagi kita untuk berhadapan dengan ancaman-ancaman, dengan tentera-tentera yang kita gambarkan tadi, dengan perancangan jahat. Sebab tu kita melihat bukan dengan mata kasar, kita melihat dengan mata hati basirah. Ini tak ramai orang. Kita ingat kita dah pandai chemical lah, biologi lah, medical lah, matematik lah, kita pandai semua. Kita dah pandai lah. Sedangkan hati kita korup, hati kita rosak, hati kita sakit, maka kita tak nampak perancangan jahat mereka. Kita nampak hanyalah tipu daya. Sesuatu yang menipu daya kita. Itu pun kita tertipu juga. Sebab itulah hari ini, maka dikatakan kemuncak kepada teknologi, kemuncak kepada pandainya zaman yang ada, tamadun yang ada, ialah wujudnya apa yang digambar sebagai AI. AI ni apa? Artificial Intelligence. Nama pun artificial. Intelligent. Nama pun. Itulah yang nampak sebagai sesuatu yang paling hebat sekali. Paling hebat sekali. Sedangkan artificial intelligence itu hanya berkaitan dengan 01 komputer yang dibina oleh otak yang sekadar fizikal, yang tidak disentuh oleh hati. Hakikat yang sebenar, dia bukan hanyalah intellectual. Kita panggil, kita kata intelligent quotient yang kita sebut tadi sebagai IQ. Kan intelligent quotient ni dia ingat otak je, tak. Dia ada juga spiritual quotient. And spiritual intelligent. Spiritual intelligent ni sebagai roh yang cerdik, roh yang hidup, roh yang boleh nampak hak ni perancangan jahat ni. Halusnya perancangan jahat ni, roh yang hidup nampak. Kalau sekat akal tak nampak. Sekat melihat dengan mata, baiklah. Kita tak lawan apa, nak cakap apa. Kan? Dia orang dah buat rancangan macam-macam baik, bagus. Bagus semua.
Kita tak nampak yang tak bagusnya, kita tak nampak yang sebenarnya, yang tersirat. Jadi apabila hidupnya roh tadi dipanggil sebagai spiritual intelligence. Spiritual intelligence, bukan lagi sekadar kita kata otak yang boleh berfikir tadi, maka di situlah akan hidupnya social intelligence yang membawa kepada leadership intelligence. Jadi spiritual intelligence inilah yang akan membina yang lain. Sebab tu Allah menggambarkan bahawa sesuatu manusia itu akan mengubah bila apa yang mengubah ada di dalamnya, spiritualnya, rohnya, hatinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tak akan mengubah apa yang ada pada manusia itu, daripada lemah kepada kuat, daripada buruk kepada baik, daripada kurang kepada lebih, bertambah baiklah. Sehinggalah dia mengubah apa yang ada di dalamnya, dirinya, anfusahum, diri, jiwa, rohnya. Kena kat situ. Kemudian digambarkan pula oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala fil jasadi mudghah, iza saluhat jasadu kullu, wa iza fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Atau kama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada tubuh badannya, kita nampak tubuh badan, fizikal. Terdapat seketul daging yang kalau baik-baiklah semua, kalau rosak-rosaklah semua. Itulah digambar al-qalb. Al-qalb ni apa? Roh. Sebahagian daripada roh dipanggil qalbun. Sebahagian daripada roh dipanggil nafs, jiwa. Jiwa. Sebahagian daripada roh dipanggil nyawa. Itu. Kita keluar masuk, kan, sedut nafas, keluar, sedut keluar, itu nyawa. Sebagian dia bagi al-hayah, nyawa, kehidupan. Roh ni dia ada banyak definisi dia. Jadi roh ni lah sebenarnya yang merupakan kekuatan yang pertama. Jadi kalau roh kuat, insya-Allah yang lain akan kuat. Tapi hari ni masalahnya kita ni tak duduk dan terbiar. Kita tidak ada murabbi yang menyentuh hati kita. Kita tidak ada murabbi yang nak mendidik kita. Kita tak bersama dengan sahabat-sahabat yang hatinya bersih dan baik. Kita rasa kita dah okey dah. Aku dah cukup dah ni. Seorang-seorang aku. Tapi kita tak bersama dengan jamaah. Orang-orang yang bersama-sama untuk membina kekuatan. Kita rasa kita dah okey dah. Jadi kita lihat hari ini yang diproses aspek-aspek akal, aspek kognitif, aspek efektif, psikomotor, itulah. Jadi anak tu dikata sebagai intellectual, bila dia ada dapat A dalam exam, itulah, padahal anak tengok semayang pun tak. Tetapi sekiranya roh, kekuatan tu, roh itu dibina kekuatan tadi untuk berhadapan dengan segala kita kata masalah-masalah, cubaan, ujian, ancaman tadi, maka roh itu akan membina keunggulan dalam aspek-aspek kehidupan sosial, aspek-aspek kepimpinan, dan aspek-aspek untuk kebangkitan dan kemenangan. Sebab itulah digambarkan dalam surah As-Sajdah ayat 9. Kita tengok ayat 9 apa Allah gambarkan. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah menyempurnakan kejadiannya. Nampak? Allah menyempurnakan kejadiannya, maknanya jasad dah ada, semua dah ada, tak sempurna. Mata dah ada, telinga dah ada, tak sempurna. Allah menyempurnakan kejadian, maknanya yang menjadikan diri kita ni sempurna, hebat. Allah meniupkan roh yang ciptaannya tadi. Allah ciptakan roh. Dan ia mengurniakan kepada kamu pendengaran. Daripada roh itulah kamu mendengar. Daripada roh itulah kamu melihat. Serta dengan roh itulah kamu boleh berfikir. Hati kita boleh berfikir. Supaya kamu bersyukur. Tetapi qalilan ma tashkurun, sangat sedikit orang yang bersyukur. Kenapa tak bersyukur ramai ni? Sebab roh mereka sakit atau mati. Roh sakit dan mati. Dia hidup sebab ada nyawa lagi, tapi hakikat spiritual, hakikat dia nak berhubung dengan Allah, jiwa tadi mati. Jadi sebab tu nampak macam semua ada. Okey, kopi ada, pakai ada janggut lah macam-macam, tapi rupanya rohnya sakit. Rohnya sakit. Tidak sempurna. Jadi macam mana kita berhadapan dengan ancaman tadi? Takut. Sebut IHR, takut. Sebut 342, takut. Saya minta maaf lah.
kami jumpa dengan pimpinan-pimpinan besar Malaysia lah. Ahli bekas ahli parlimen, kerabat raja, senator yang ada di Dewan Negara dan sebagainya. Kita jumpa-jumpa, kita bentang, bincang-bincang pasal 342 je. Akta 342 je kita bincang. Jadi bagi mereka yang belum dengar lagi Akta 342 ni, cuba tengok apa yang saya kuliah saya 342. Apa, siapa, mana-mana, bila-bila. Bila bincang tu, dia kata ini bukan ancaman, ini menakutkan. Suatu yang menakutkan. Menakutkan, dia kata. Saya bincang ada seorang Tan Sri tu pun sama juga. Ish. Dan MP tak tahu ke ni? MP tak tahu ke? MP lalai. MP kita lalai, termasuk Tuan Guru. Pandang ringan. Duk cerita pasal macam-macam dalam parlimen. Hujah macam-macam dalam parlimen. Benda yang simple, yang bersangkut dengan kehidupan. Bersangkut dengan tipu daya. Tipu daya musuh tadi tak nampak. Tak nampak. Dia nampak apa? Akta kewarganegaraan. Hak tu dia nampak. Kenapa? Hak tu straightforward. Memang dia suruh kita bincang akta kewarganegaraan. Dia suruh bincang akta-akta yang lain. Supaya akta yang sebenarnya yang kena bincang ni, akta 342 ni, lulus. 23 orang aja luluskan. Dia tak represent pun majority. 10% aja, 23%, 23 orang ni 10% kurang lebih. Dan oleh kerana tak cukup quorum, pengurusi daripada DAP pada masa itu menyatakan, kita dengar setuju tak setuju, tak payah kira berapa orang ni. Tak payah kira lah berapa orang, cukup dia kata kita dengar ada orang cakap setuju, adalah agaknya 3 orang cakap setuju kan. Ada yang tak setuju, tak ada, senyap, semua senyap. Dah tak ada orang. Tak ada orang nak bincang. Okey, kita lulus Akta 342. Akta 342 dah lulus. Dah lulus. Padahal yang bincangnya 23 orang. YB Kuching yang banyak bersuara menyatakan bagaimana perkara-perkara yang perlu dibuat sekian. Hari pengundian tersebut dia pun tak ada. Nampak tak? Nampak tak? Bagaimana lemahnya jiwa-jiwa ahli parlimen kita. Boleh ditipu macam tu je. Dia lah kata hari tu Ustaz, banyak hujan, ada banjir lah apa sebagainya. Itu tanggungjawab kamu. Kena datang kalau hari kelulusan tu. Kena hari kelulusan, pembangkang pun tak ada. Bila dah cakap pasal akta dan parlimen ni, mulalah dikacau. Mulalah kacau ni, macam-macam dia kacau. Sekarang ni, kita dah guna kita punya line ni terus, line direct ni. Dekat depan ni, adalah, kita kuat lah, penuh full bar. Tapi kacau juga, slow connection. Kacau juga. Doa lah insyaAllah. Minta doa semua. Semua doa. Doa. Supaya Allah lindung kita. Itu satu. Yang kedua pun memang nak kena berhenti aku sebelah lah. Baik, jadi nak sebut kat sini, yang menyempurnakan kekuatan kita adalah roh. Dan sebab itulah dalam bulan 11 ni, saudara-saudara sekalian, tuan-tuan perempuan, kita kena bina kekuatan roh kita. Kena bina kekuatan roh kita. Macam mana nak bina kekuatan roh? Jangan pisahkan kekuatan roh ini hanya sekadar roh sahaja. Zikir, Quran, puasa. Tak. Roh ni berkaitan dengan kehidupan. Apa kehidupan ni? Di dalamnya ada syariat. Bismillah. Di dalamnya ada tarikat, di dalamnya ada hakikat, di dalamnya ada makrifat dari sudut proses. Dari sudut proses. Dan kemudian pada masa yang sama ada juga dari sudut harakah Islam, gerakan Islam. Kita kena faham. Jadi roh ni dia bukan hanya sekadar kita dengan Allah saja. Dia kena diikat dengan juga kehidupan
diikat dengan ibadah, diikat dengan tariqah, memahami hakikat dan ma'rifat. Dan kemudian dia ada juga aspek-aspek gerakan, aspek-aspek amal jama'i. Jadi roh ni perlu diikat juga dengan amal jama'i. Roh ni perlu diikat juga dengan ukhuwah. Jadi bukan hanya sekadar kita dengan suluk kita, kita dengan zikir kita, itu sebahagian. Kita dengan uzlah kita, itu sebahagian. Tetapi kita kena ikat dengan ukhuwah. Kena ikat dengan dakwah. Dakwah kena susun, jumpa orang. Bagi kesedaran. Kamu tahu tak Akta 342 ni apa? Tak tahu. Akta ni dah lulus tapi kamu tak tahu. Kamu tahu tak dia akan ada kesan pada kita? Ada kesan kan? Cuba siapa yang tak tengok kuliah saya Akta 342 tu dari dua. Satu Akta 342 dan solusi. Yang kedua Akta 342 apa-apa mana-mana bila-bila siapa-siapa tu. Cuba tengok. Baru nampaklah agaknya lah. Kita bukan nak cerita pasal Akta 342. Banyak lagi. Ini contoh. Akta 175. Komplementari. Rawatan komplementari contohnya. Akta 175 tak boleh dah ruqyah ni. Kena dapat kebenaran daripada DG. Kena dapat kebenaran daripada Menteri Kesihatan. Kena Menteri Kesihatan ni orang Cina yang bukan Islam, orang India yang bukan Islam. Maka dia tak percaya, dia kata tak boleh. Apa baca-baca doa Fatihah-Fatihah ni? Padahal ruqyah ni bukan tugas KKM. Ruqyah ni duduk di bawah Jabatan Agama Islam. Nak tahu sesat tak sesat? Contohlah, tapi dah pergi ke sana. Hanya Akta 775 pula. Ada banyak lagi. Jadi bekam pun besok diharamkan. Nak bekam boleh, bekam angin aja. Tak boleh bekam darah. Kenapa? Darah ni nanti kotor lah, matilah sebagainya. Fashdu lagi tak boleh. Rawatan-rawatan Tibun Nabawi, itu semua suplemen je, tak boleh. Tak bukan merawatan. Kamu kena ambil rawatan yang kami kata rawatan. Apa dia? Cucuk vaksin. Cucuk vaksin, itulah rawatan dia kata. Sedangkan banyak kan rawatan-rawatan yang daripada Tibun Nabawi, rawatan daripada apa ni kata homeopati, daripada electrical medicine, dari macam-macam lah nak sebut. Traditional Chinese, traditional Melayu pun ada, traditional India pun ada, semua ada. Ubat yang lain selain daripada alopati, chemical yang digunakan oleh doktor-doktor KKM. Jadi besok dia dah paksa. Ini semua adalah merupakan perkara yang akan diancam. Lepas ni tak boleh dah buka klinik. Doktor, apa nama dia? Klinik homeopati lepas ni kena tutup. Malahan klinik-klinik swasta yang ada di luar akan ditutup, yang ada hanya klinik kerajaan ataupun hospital kerajaan. Ini pun dalam dia punya akta, dia punya perancangan. Tak ada dah klinik klinik swasta. Nanti kalau dia klinik swasta jadi macam Dr. Roland kan. Dia buat alopati tapi dia lawan lawan vaksin. Jadi macam Dr. Kenny. Jadi macam Prof Mustafa. Jadi macam-macam doktor, medical doktor yang tak boleh dah. Padahal mereka ni pakar. Kan tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana tak bersama dengan kita. Kita nak suruh guna vaksin, nak suruh guna biochemical, nak suruh guna chemical weapon, bioweapon. Dia tak nak, maka klinik swasta juga akan dihabiskan. Ni dalam perancangan mereka ni. Jangan ingat, kita ingat tak apa kot, saya ni alopati. Okey, doktor boleh praktis. Takut nak lawan? Tak. Besok dia akan semua centralize kan. One medicine. One world medicine. Satu je, dan medicine tu mestilah medicine daripada hospital yang dia kontrol 100% di bawah KKM ataupun DG. Yang mana di bawah WHO. Saya minta maaf, saya kena cakap terus terang ni. Sebab inilah perancangan mereka. Ini perancangan mereka. Jadi kita macam mana? Kita macam mana? Jadi sebab itu kita akan nak berhadapan dengan krisis kesihatan, krisis ekonomi, krisis sosial, bergaduh, berperang, berlawan, kan? Nak berhadapan dengan krisis education. Semua pakat krisis belaka. Maka perlukan hati yang kuat. Sebab itu kita dalam fiqhun nasr wa tamkin, kan, dia ada sebab-sebab maknawi. Yang pertama sekali menang ni, dia bermula dengan sebab-sebab maknawi. Maknawi ini berkaitan dengan roh, berkaitan dengan iman,
berkaitan dengan takwa, berkaitan dengan ihsan. Tapi kita hari ini melihat kita tak ada kekuatan yang itu. Jadi sebab itulah bermula dengan kekuatan roh, maka telinga dapat mendengar. Jadi telinga ni kita ingat ni yang mendengar ni. Tak, telinga ni hanya alat untuk mendengar. Siapa yang mendengar? Roh. Hakikat kita ni roh. Sebab tu di luar ni ada fizikal. Fizikal ni sarung aja. Sarung aja fizikal ni. Kan? Jadi saya tanya dengan tuan-tuan. Tuan-tuan jawablah. Saya letak soalan ni saya bertanya banyak kali dah. Kalau kita sakit tangan, yang sakit ni tangan ni yang nampak ni ke atau roh? Tangan lah. Okey. Kita potong tangan, tangan dah putus daripada badan kita. Maka kan, kita cincang tangan tu. Sakit lagi tak rasa tak tangan tu, fizikal tadi? Tak rasa dah putus. Jadi yang sakit ni roh sebenarnya. Fizikal sakit juga, adalah luka apa semua ada, tapi yang rasa tu roh. Yang rasa tu roh. Okey, habis mata ni bukan yang melihat. Yang melihat ni apa? Roh. Mata ni alat untuk melihat. Ni kita kena faham ni. Sebab tu Allah gambarkan tentang nafs tadi, roh tadi. Nabi gambarkan tentang hati tadi. Inilah dia. Baik, saya tanya dengan tuan-tuan perempuan. Mata ada, telinga ada, tangan ada. Tapi roh dah tak ada. Boleh berfungsi tak mata tu? Boleh nampak ke apa mata tu? Boleh nampak dah. Roh dah tak ada. Tak nampak dah. Sebab yang melihat tu roh. Dalam badan kita ni, yang kita kata jasad ni sebagai sarung. Nampak tu hakikat dia. Jadi sebenarnya yang melihat, mata melihat ni bukan mata yang nampak. Yang melihat ni hakikatnya roh. Roh yang melihat. Telinga ni alat mendengar. Mata alat melihat. Lidah alat bercakap. Yang bercakap hakikatnya roh. Itu dia kata menyempurnakan. Tengok surah Sajadah tadi. Allah kata menyempurnakan penciptaan manusia. Allah meniupkan roh. Roh itulah yang menyebabkan. Allah kata apa? Kita baca. Baca makna cukup lah. Kata, maka Allah menyempurnakan kejadian dengan meniupkan roh yang dicipta tadi. Dan kemudian Allah mengurniakan. Daripada roh tadi, barulah dia boleh mendengar pendengaran. Boleh dia melihat penglihatan. Boleh dia berfikir, akal, boleh faham, boleh fikir. Supaya kamu bersyukur. Syukur ni sifat roh. Roh sifat syukur. Jadi masa kita dalam keadaan kandungan ibu kita, kan, fizikal dah ada. Tapi bila roh tak ada, fizikal tak boleh lah. Tak boleh nak ni. Tapi bila roh diberikan, baru ada. Mula-mula jantung berdenyut tak? Jantung tak berdenyut. Bila roh datang, baru jantung berdenyut. Barulah dia boleh nampak, boleh dengar, boleh faham apa mak dia bisik-bisik kat dia. Roh lah sebenarnya hakikat hidup kita. Ni kita kena belajar tasawuf. Ini orang tak nak belajar tasawuf. Dia kata tasawuf ni air longkang. Ilmu tasawuf ni air longkang. Kotak, dia kata. Kotak, dia kata. Ada ustaz seorang ni lah. Dia kata tasawuf ni air longkang yang kotak, dia kata. Kita tak belajar tasawuf, kita tak tahu roh kita ni apa. Apa amalan hati kita ni? Yang ikhlas. Yang dikatakan khusyuk. Yang dikatakan hakikat dia berbaik sangka. Hakikat bersyukur. Sama sifat roh. Bertawakal, sifat roh. Roh tu yang dikatakan amal hati. Amal hati termasuk roh. Baik, jadi sebab tu kekuatan kita nak berhadapan dengan ujian dan fitnah yang ada sebenarnya bermula dengan kekuatan roh. Bermula, bukan itu aja. Ada orang dia fikir pasal roh ni, dia bincang pasal roh sampai habis itulah dia. Dia tak bincang pun Islam ni sistem apa, tak bincang. Itu masalah pula. Itu masalah lain pula. Dia masalah dia fokus pada rohiyah, tasawuf, tapi dia tak tengok kepada maddiyah pula, tak tengok pada dunia ni yang kita nak kena melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dunia ni yang kita nak kena berjuang tegakkan Islam. Tak tengok pula tu sebab dia tak nampak sistem Islam. Dia nampak roh pula. Roh lah bagus dah. Tasawuf, berzikir, tapi dia tinggalkan pula
perkara dunia sebagai mazaratul akhirah, sebagai ladang akhirat, sebagai ladang akhirat. Tinggalkan. Jadi dipikir nak zuhud aja. Zuhud dia pula sempit pemikiran dia. Saya tak cakap semua orang, sebahagian. Jadi sebab itulah kita lihat hari ini, untuk berhadapan dengan itu, maka pada hari ini, bermula malam ini, kita kena mula mendidik hati kita. Mendidik hati kita untuk memimpin roh kita. Macam mana nak buat tu, Ustaz? Macam mana nak buat? Maka kita kena faham akan satu lagi disebut sebagai tarbiyah rohiyah. Tarbiyah rohiyah. Pendidikan roh. Ini satu tajuk, besar tajuk ni. Panjang cerita dia. Kalau cerita malam ni, sampai besok subuh pun tak habis. Jadi saya nak sebut kat sini, bagaimana kita perlu faham, nak berhadapan dengan semua perkara, dan kita jangka. Sekiranya Allah izin, mereka nak lancar dah. Dia punya akta ni. Nak lancar dah. Akan mungkin berlaku PKP, semula mungkin berlaku ekonomi jatuh, mungkin berlaku makanan tak cukup, mungkin berlaku macam-macam lah. Mungkin berlaku macam-macam. Kan? Berlaku macam-macam. Jadi bila berlaku macam-macam, kita nak berdepan macam mana? Takut, kan? Bimbang, macam mana ni nak makan tak ada, tak cukup makan, macam mana kita nak hadapi dengan kebuluran, macam mana nak berhadapan kebuluran. Nabi sebut kan? Apabila sampai waktu besok, kan, maka akan timbullah kelaparan. Maka umat Islam di akhir zaman tadi, makannya apa? Makanan malaikat, kata Nabi. Ini hadis sahih. Makan malaikat apa tu ya Rasulullah? Kata sahabat, kata Aisyah, tanya, ya Rasulullah, makanan tu apa? Maka kata Nabi, zikir tadi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka mereka berzikir, maka Allah akan berikan kekenyangan. Zikir, dia dah tak jadi kebuluh. Jadi Nabi kata setelah mereka mendapat itu, makanan itu, maka tidak, kebuluran ni bukan lagi masalah. Jadi macam mana zikir boleh kenyang ni? Jadi maknanya roh tadi. Roh macam mana nak dapatkan tu? Tu kena ada guru, kena bincang. Solusi dah ada dah. Nabi dah sebut dah solusi dia. Dan kita, para ulama muhakkikin dah mengajar kat kita. Kita je yang lalai dan leka. Kita je. Sebab tu kita nak kena tengok pada hari ni, bagaimana keadaan yang berlaku ni semua dah ada solusi. InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi. Mungkin kita akan sambung lagi besok berkenaan dengan tajuk ni, tentang roh sedikit sebanyak. Dan kemudian insyaAllah mudah-mudahan kita faham. Tapi kena jumpa tuan-tuan mubarak tak cukup FB, tak cukup. Banyak benda saya tak cerita kat FB ni. Bukan tak nak cerita, tak boleh cerita. Kenapa tak boleh cerita? Kan? Akan timbul fitnah. Kenapa fitnah? Kerana ada orang tak faham. Kemudian ada orang pula, dia duduk viral pula, dia potong sini sikit, potong sana sikit, dia pun viralkan. Jadilah kita punya perbincangan ni terpotong-potong. Jadi kalau nak kena jumpa, insya-Allah cari jalan kita jumpa sekejap pun tak apa. Bila-bila masa lah, tak apa. Jadi bagi mereka yang jauh tu, bila nak cuti-cuti, contohnya kat Sabah, Sarawak tu, kan, nak cuti-cuti ke Semenanjung ni, kan, cuba perancangan, boleh jarah-jarah, kita boleh bincang-bincang, kan. Kemudian kalau ada kesempatan, mungkin saya akan ke sana, ke Sabah, Sarawak nanti insya-Allah. Ataupun ke mana-mana lah. Kita bincang-bincang. Banyak benda yang sebenarnya kita kena faham. Dan dia bukan hanya sekadar faham, tapi kita kena amal. Bukan sekadar amal, amal secara jama'i. Bukan saja amal jama'i, jama'i yang munazamah, tersusun. Yang susunan strategi. Bukan saja strategi yang bersifat alamiah ni international. Jiran dah mula main apa? Main mengecun. Kalah kat Gaza. Nak cakap pun dah ganggu. Main apa mengecun. Sempena dengan perayaan Deepavali agaknya lah. Allah. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Sekarang pun dah sebelah lebih dah. Dah sebelah lebih ni, jadi insyaAllah kita akan sambung lagi. Jadi cubalah sampai bagi mereka yang baru masuk ni, cubalah dengar daripada awal tu, sebab kita bimbang
kita dapat kepahaman kita tak sampai, insya-Allah lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fasikallahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulha wa amla'aha binurika alladzi la yakhbu wa syarah suduraha bi faidil iman bik wa jammilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitana syahati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, ampunikanlah dosa-dosa kami, ampunikanlah kelemahan kami, ampunikanlah segala keburukan kami, ampunikanlah segala keaiban kami. Ya Allah, ampunikanlah segala kehinaan yang ada pada kami. Jadikanlah kami hamba-hamba yang berjuang, Ya Allah, di atas jalan jihad, dakwah dan tarbiyah, membina kekuatan Islam dan tajdid amal Islami. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan, Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan, Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan, Allahumma ja'alna minal muqarrabin, Allahumma ja'alna minal wasilin, Allahumma ja'alna minal arifin, Allahumma ja'alna minal muhibbin, Allahumma ja'alna minal siddiqin wa syuhada'i wa salihin, Allahumma ja'alna minal mahdiyin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah saya dalam perancangan untuk pergi ke utara. Jadi mungkin kita berjumpa kat utara nantilah, insya-Allah. Begitu juga dalam perancangan untuk pergi ke Perak, ke Kelantan, Sabah, Sarawak belum lagi lah. Jadi kita akan pergi insya-Allah. Jadi insya-Allah siapa yang nak tahu tu jadual tu mungkin boleh cuba hubung dengan ansar-ansar yang ada di kawasan sanalah. Insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.